Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita ke udara sekali lagi. Minta maaf lewat sikit, ada tetamu yang hadir sebentar tadi. Jadi malam ni kita dikabarkan bahawa Muhyiddin kononnya akan didesak oleh Ahli Majlis Kerja Tertinggi Bersatu supaya memecat menteri-menteri, timbalan menteri dan begitu juga dengan pengurusi-pengurusi GLC daripada UMNO. Persoalan dia, berani ke Muhyiddin ni? Tak berani tuan-tuan, tak berani. Sebab hari ni punca kuasa Muhyiddin itu ialah MP UMNO. MP UMNO, MP Barisan Nasional ada 43 orang. 43 orang. Kalaupun dia boleh beli geng-geng Hishamuddin, habis kuat pun lebih kurang dalam 13 orang. Maka ada lagi 30 MPBN yang boleh meninggalkan Muhyiddin ataupun menarik balik sokongan dia. Jadi malam ni walaupun mereka belum bermesyuarat tuan-tuan, keputusan dia kita lebih kurang dah tahu bahawa Muhyiddin tidak sekali-sekali akan memecat menteri-menteri daripada UMNO. Hari ini tuan-tuan, Muhyiddin hari ini amat mengharapkan supaya UMNO bersetuju untuk bekerjasama dengan Bersatu. Sebab apa? Tuan-tuan kena faham. Sebab dia tahu sekiranya pertandingan 3 penjuru berlaku, maka rakyat akan menyokong Barisan Nasional dan Barisan Nasional boleh menang dengan mudah dalam pilihan raya umum yang akan datang. Itu sebabnya strategi Muhyiddin Yassin, apa yang dia nak buat sama seperti apa yang dia buat di Sabah. Macam mana tuan-tuan? Dia akan buat perjanjian dengan UMNO, bertanding, agihkan 122 kursi Melayu yang biasanya UMNO tandingi, sebahagian bagi pada PAS, mungkin 30 kepada PAS, 40 kepada Bersatu, dan UMNO bertanding hanya 52. Tetapi sebenarnya yang dia rancang nak buat ialah 52 kursi yang UMNO bertanding itu dia akan letak calon bebas, iaitu academician, ustaz-ustaz, tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai nama tuan-tuan. Bukan calang-calang orang ni. Mereka yang mempunyai nama akan diletak bertanding menentang calon UMNO. Jadi dia mengharapkan dengan 40 kursi yang dia bertanding, dia boleh menang. Kemudian kursi yang UMNO bertanding nanti, dia akan letak calon bebas. Dia dapat 10 je pun tuan-tuan. UMNO mungkin menang 42 saja, dia sudah menang 50 kursi. Jadi dia mengharapkan akhirnya dia akan diangkat balik menjadi Perdana Menteri. Itu sebabnya kalau betul lah MP ataupun MT Bersatu ni nak mendesak supaya Muhyiddin memecat menteri-menteri daripada UMNO, kami nak doakan semoga desakan ini akan menjadi kenyataan. Amin. Sebab apa? Sebab kalau dah kita suruh menteri-menteri, timbalan menteri dan juga pengurusi GLC tarik diri daripada kerajaan Muhyiddin ni, mereka tak nak tarik. Maka bukankah lebih baik mereka ni dipecat saja oleh kerajaan Muhyiddin? Senang. Daripada sekarang kita boleh susun perjalanan kita menjelang pilihan raya. Kita pastikan Barisan Nasional bertanding 222 kursi bersama dengan rakan-rakan komponen Barisan Nasional dan GPS di Sarawak. Senang. Maka Muhyiddin tak boleh main dengan kita tuan-tuan. Sebab kita bertanding di semua kursi. Tidak ada sebarang perjanjian dengan Muhyiddin dan dengan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Silap-silap tuan-tuan, kita boleh bertanding lebih daripada 122 kursi. Sebab apa? Sebab kursi-kursi yang gerakan dulu bertanding, sekarang ni gerakan dah tak ada. Maka
kursi ni boleh dinegosiate bersama dengan MIC, MCA, rakan-rakan BN friendly yang lain yang sebelum ni tidak ada dalam radar ataupun tidak ada dalam senarai penerima kursi, agihan kursi, maka kita boleh pertimbangkan parti-parti komponen BN friendly ini untuk bertanding menggantikan gerakan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, janganlah terlalu risau nak kena pecat jadi menteri ni. Percayalah, nombor 1, Midin tak ada telur nak buat kerja ni. Nombor 2, kalau dia pecat UMNO, dia menanam diri dia sendiri. Walaupun kita tahu hari ni dia dah tak peduli pasal parti dia. Muhyiddin hari ni tak peduli pasal parti dia. Malah orang-orang kanan dia, beberapa orang menteri, hari ni nak jumpa, nak dapat appointment pun susah. Yang mempengaruhi dia makcik gemuk seorang. Dia ikut cakap makcik gemuk je. Itu sebabnya saudara, kita jangan bimbang. Makcik gemuk ni korang tak tahulah kan, tapi Muhyiddin tahulah siapa yang saya masukkan. Makcik gemuk ni je lah yang menyusut. Dia sekarang tak peduli dah. Dan tuan-tuan tahu, bukan setakat dia tak peduli, dia kalau boleh tak nak pilihan raya pun. Dia nak supaya dia boleh hidup sampai hujung 5 tahun ni. Sekarang ni kita dah bulan 5 ni, genap 3 tahun. Dia nak lagi 2 tahun. Kerana dia tahu kalau berlaku pilihan raya, dia tidak boleh, tuan-tuan, tidak boleh memenangi pilihan raya. Itu sebabnya hari ini terkini, tuan-tuan, dia meminta kepada raja-raja supaya dapat dipertahankan darurat ini, dan ada lagi cita-cita tuan-tuan supaya darurat ini dapat diteruskan. Itu sebab tuan-tuan bolehlah menjangkakan bahawa dia akan buka sikit ruang ekonomi tu, kemudian dia akan tutup balik, buka sikit, tutup balik. Dan kita boleh tengok lepas ni graf angka mereka yang dijangkiti COVID, sekejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Inilah tuan-tuan, inilah tuan-tuan apa yang bakal berlaku tidak lama lagi, dengan harapan supaya dia boleh kekal menjadi Perdana Menteri. Hari ni dia punya geng parti pun dah menyampah dengan dia, tuan-tuan. Silap-silap malam ni pun saya rasa Muhyiddin teruk. Makcik gemuk siapa kan? Ainun namanya. Bukan Ainun isteri Habibie ya. Kena faham jadi saya nak beritahu, bersiap sedialah. Ada kemungkinan besar lepas bulan 8 ni dia pun nak minta supaya dilanjutkan. Jadi itu sebab rakyat Malaysia kena ramai-ramai setiap hari Khamis malam Jumaat. Macam malam ni kan, bukan malam untuk bersama dengan isteri saja kan. Kita buatlah bacaan Yasin ke, buat solat hajat ke, kita berdoa semoga semoga Allah Ta'ala gerakkan hati raja-raja Melayu untuk menyelamatkan kita, tuan-tuan. InsyaAllah, kalau hari-hari kita berdoa, InsyaAllah tuan-tuan, doa ini akan dimakbulkan oleh Allah SWT. Raja-raja Melayu pun bukannya bodoh. Raja-raja Melayu ni bukan bodoh, tuan-tuan. Mereka berhati je sejauh mana Muhyiddin ni nak teruskan sandiwara dia, mainan dia ni. Tetapi lambat laun raja-raja Melayu pun boleh hilang kesabaran kalau berterusan begini. Kerana bila mana ekonomi negara ini lumpuh, yang akan terkesan semua orang, bukan hanya rakyat, bukan hanya peniaga, bukan hanya pelabur-pelabur asing yang sudah pun bertapak di Malaysia, malah semua pihak termasuklah raja-raja juga akan terkesan, saudara. Ini realiti. Ini realiti. Jadi saya persilakan sahabat-sahabat yang sudah bersedia dengan soalan-soalan. Kita insyaAllah akan menjawab seberapa banyak yang mungkin. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, dalam peringkat 6 kenyataan Datuk Hamzah Zainuddin mengatakan
yang memandang serius terhadap kandungan surat Presiden UMNO bertarikh 26/2 tahun 2021 kerana ia punya implikasi yang besar terhadap kerajaan masa depan antara UMNO bersatu dan Perikatan Nasional. Apa yang dimaksudkan implikasi besar oleh Hamzah ini, Datuk? Boleh tak komen? Implikasi yang paling besar sekali, kedudukan dia sebagai ahli parlimen yang menang atas tiket BN, lepas ni mampus tak akan menang. Itu je. Betul tak? Sekarang ni dia mengharapkan UMNO akan mengagihkan kursi. Dan bila UMNO mengagihkan kursi, mereka mengharapkan 16 kursi yang dulu UMNO menang, lepas tu mereka ni jadi katak lompat pergi ke PPBM. Mereka mengharapkan dengan kedudukan Hamzah sebagai Sussagung, dia boleh dapat setidak-tidaknya kursi tu. Mungkin dia boleh tukar Seri Gading, bagi kat UMNO. Pasal Seri Gading kan dulu dia menangi oleh Syahrudin. Syahrudin dah melompat, kan? Sampai sekarang Syahrudin ni bukan main lagi. Muhyiddin ni kalau boleh, kalau kau sebut nama Syahrudin ni, dengan kau pun dia tak nak jumpa. Macam tu marahnya Muhyiddin kepada Syahrudin. Jadi ada kemungkinan besar, tapi sekarang ni Mahathir pun macam tu, Kau jangan sebut nama Mahathir kat depan Muhyiddin ni. Dia punya marah dia tu melampau-lampau. Ini satu petanda baik lah, kan? Bila kau cari pasal dengan Mahathir, Mahathir ni kau jangan cari pasal dengan dia. Projek-projek kroni-kroni Mahathir habis dipotongnya, projek-projek anak-anak dia semua sekali habis dikacaunya. Inilah apa yang berlaku pada Datuk Najib. Inilah apa yang berlaku kepada Pak Lah, kan? Bila Muhyiddin dah mula lawan orang tua ni, kroni-kroni dia semua sekali suffer, maka siap sedialah sikit hari lagi Muhyiddin pula yang akan tergolek, dikerjakan oleh orang tua ni. Ini apa yang sedang berlaku hari ni. Jadi permainan ni sudah semakin menarik. Walaupun Muhyiddin tak nak dengar nama Atuk ni tapi Atuk ni sudah menjadi hantu yang mengigaui tidur Muhyiddin pada hari ni. Dan saya rasa malam ni sudah pasti sidang MT Bersatu malam ni hangat. Dan saya yakin mesti geng-geng Atuk lama juga akan memainkan peranan dia. Kita tunggu je lah keputusan yang akan dibuat oleh Bersatu. Tapi tak ada apa, jangan risau, tak ada apa. Mereka tidak akan memecat Menteri-Menteri UMNO ni. They got no balls at all. Don't worry. Itu jaminan saya boleh bagi. Dia orang kena pecat. Memang betul, aku pun lebih suka sebab tak faham bahasa dia orang ni, kan? Apa lagi, kita dah putuskan pilihan raya akan datang, kita takkan bersama dengan Bersatu. Tapi kau bagi nyawa kat Bersatu untuk ambil masa yang secukupnya melanyak kita, untuk bunuh kita, untuk penjarakan pemimpin kita, untuk godam kita punya segala peluang untuk mengukuhkan kedudukan UMNO. Kau bagi dia masa. Cerdik ke macam tu, kan? Jadi kalau suruh tarik diri tak nak, maka yang jalan terbaik ialah biarlah Muhyiddin pecat dia orang. Tapi Muhyiddin ni tak ada telur, kan? Dia nak pecat ni, dia kena pastikan dia boleh tarik the whole team. Jadi jangan terkejut kalau dia dah terdesak sangat. Orang kalau dah terdesak macam sekarang ni, Muhyiddin terdesak sangat, terlalu terdesak. Dia sekarang ni sanggup, aku nak jadi Perdana Menteri je, apa jadi pada Bersatu aku tak peduli. Orang Bersatu ni, MT-MT, menteri-menteri Bersatu pun dah tak boleh tahan dengan dia. Dia orang memang dah bengang betul. So jangan terkejut, dia boleh offer Anwar Ibrahim jadi Timbalan Perdana Menteri, Jangan terkejut, dia boleh offer Lim Guan Eng juga, ataupun Lim Kit Siang sebagai Timbalan Perdana Menteri 2. Dia boleh buat apa saja untuk mengekalkan kuasa dia. Dan kalau ini berlaku, alhamdulillah,